Welcome to Financial Overhaul Program. Many of us going through our daily lives paycheck by paycheck with little knowledge where the money goes. We have heard various concepts when it comes to our financial management, such as saving plans, investments, starting our own business, and even ways to start earning residual income. But how many of us have actually gone through even trying to do something? Do we really have the knowledge and skills? More importantly, do we have the financial intelligence that will enable us to achieve the life we desire? That is exactly what the Financial Overhaul Program will do for you. How? Once you have completed all 6 power sessions, namely, learn the game, mind your own business financially, clear your debts, taking control of your cash flow, stocks and forex investments, know the difference in risk and risky and how to do it. Property investments, decide what kind of investor you want to be. Business mentorship to build your businesses. Personal growth by paying it forward. You will be able to head towards a life that you deserve. You know you need to manage your finance better, but only can do so much. With Financial Overhaul Program, you have the tools and guidance necessary to get you out of the rat race. In short, you will be able to get a better financial standing once you have had your financial overhaul completed. Sign up for the Financial Overhaul Program and start gearing towards living a life of your dreams. Your Financial Overhaul Program, your wealth mechanic. Meraih pendapatan $100,000 dalam masa 10 bulan. Itulah cabaran yang diberikan kepada pasukan-pasukan yang menyertai acara Pasport Cabaran 10-10-10 Anjuran Rangkaian Usahawan Muda di PPMS. Setiap pasukan dianggotai 10 peniaga dan pengusaha dan mereka perlu mengikuti program 10 bulan mulai Januari depan di bawah bimbingan tokoh-tokoh peniaga dari Singapura dan Malaysia. Wartawan Roslinda Rahmat mendapatkan perincian usaha itu bagi melahirkan lebih ramai usahawan Melayu setempat. Inilah contoh pasport yang mengandungi petunjuk dan strategi perniagaan bagi membantu 1,000 peserta mencapai wawasan menjana pendapatan $100,000 dalam masa 10 bulan. Menurut pelopor idea program ini, Abu Ayyubul Ansari, pasport cabaran 10-10-10 akan melahirkan lebih ramai peniaga Melayu. Ia dirancang dengan terperinci supaya matlamatnya dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. Kita akan bina satu mastermind group, mereka akan memperbincangkan idea-idea yang harus mereka lakukan. Kalau mereka mempunyai soalan-soalan dan ingin bertanya, kita juga ada pihak EDC, konsultan-konsultan EDC yang akan membantu mereka memberikan konsultansi bisnes secara percuma. Dengan ini mereka dapat menjana idea, bekerjasama dan juga mendapat maklumat-maklumat lanjutan mengenai perniagaan. Misalnya mungkin untuk mendaftarkan syarikat mereka ataupun untuk mendapat bantuan daripada pihak bank ataupun untuk membuka akaun bank di bank tempatan di sini. Kami akan berjumpa mereka setiap bulan bersama dengan Cik Abang Abu. Jadi bersama-sama kita akan mendorong dan memegang tangan mereka dalam mereka mengharungi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua?
Hari ini dia lain sikit sebab saya bukan berada di Kuala Lumpur, saya berada di Johor Bahru. Alright, sebelum saya ada session sekejap lagi, saya dapat buat live sekejap. Sebab saya nak pastikan kita ni dapat konsisten dalam apa yang kita buat ni. Saya cubalah walaupun mungkin berada di kawasan-kawasan yang mungkin tak adalah macam tak bersedia tak boleh kita kena buat juga. Jadi seperti biasa, apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi pertama-tama kita ambil kesempatan untuk beristighfar banyak-banyak. Marilah kita beristighfar dengan mula menekan apa benda tekan ni, kita tekan share, ni kepada member-member kita tekan share sambil kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Banyak-banyak astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar dan apa kata semua adik-beradik yang datang ni, kita berikan satu tepukan kepada anda. Macam mana suara saya okey Suara saya harap okey. Kita bagi tepukan kepada yang dah datang awal-awal ni. Kita bagi satu tepukan untuk anda. Alright, dan seperti yang anda semua tahu, Abang Abu ni kan dia macam gila love. Jadi kita tekan love banyak-banyak supaya kita dapat 1,000 juga seperti biasa. Kekalkan benda tu. Alright, kita ada Linda Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abang Abu Ayubul Ansari. Dia dah tulis semua tu. Mastura Latif, Assalamualaikum. Semangat best. Be excited to solat today, be excited to selawat today, be excited to sedekah today. Tu, alright. Mungkin macam ni dia lebih selesa sikit kot. Sebab kita berada di bukan di tempat biasa, jadi saya mungkin tak macam selalulah. Jadi kita buat macam ni sebab saya nak cari lokasi yang macam apa, cerah sikit tu. Saya tak tahu sebab muka aku memang dah gelap, jadi nak cerah tu memang susah lah kan. Tapi apa pun janji korang dapat tengok dan kita dapat berbincang sikit dah bagus lah, insyaAllah. Alright, okay, kita juga ada kat sini best Amir Hamzah daripada Singapura. Aku dah tahu Amir ni daripada Singapura, insyaAllah. Apa khabar Amir? Dan kita juga Umi. Assalamualaikum Abang Handsome dia juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila cakap handsome, apa yang awak dapat awak sendiri tahu kan? Awak dapat tepukan daripada Babu kerana awak menggunakan perkataan yang memang sepadan dan secocok dengan Bambu. Tu sebab kita bagi tepukan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ayu Asi juga dia cakap selamat pagi dan selamat sejahtera. Alright. Okay, lampu tambah lebih sikit. Lampu sini tak ada lampu lah sebab dia macam okay, aku cuba pergi sini pula. Aku cuba kalau kat sini dia lebih putih sikit tak? Macam ni. Dia putih sikit. Jadi mungkin korang macam lebih selesa lah tengok Bambu ni yang putih ni kan. Aku ni sebenarnya putih tau, tapi itulah tak tahulah apa jadi dekat ni kan. Alright, ni sedikit kita macam ni lah. Kita tengok boleh tak saya buat macam ni? Alright, saya duduk kat sini ke? Saya dapatkan sikit macam ni. Dia macam tu. Alright, boleh macam tu. Macam tu. Kita cuba cari lokasi lah sebelum saya nak ni. Si Amir ni nak apa tu, dia nak dia cakap dia nak lampu sikit. Sekarang okey Saya harap sekarang ni lebih okey lah daripada tadi, insyaAllah. Alright,
Hari ni kita berada di hari yang dalam episod ni episod 115. Maksudnya dah banyak juga Abang Abu dah buat setiap hari ni kan. Ada 115 episod dan hari ni Abang Abu nak just like ceritakan sesuatu yang pada Abang, yang ramai orang ni dia tak ada benda ni. Jadi mereka ni ada tau. Kadang-kadang pernah tak tengok orang ni ada macam impian, dia cakap tapi dia macam tak boleh buat, dia tak boleh dapat benda tu. Hari ni kita nak bincangkan apa yang kita boleh buat supaya kita jadi benda yang kita cakap ni kita jadi. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Sambil-sambil tu kalau ada soalan yang terbaik lah, kalau ada soalan untuk Abang Abu dipersilakan untuk anda tanya soalan biar Abang Abu jawab, dan terus tekan love tadi. Siapa yang tekan love ni saya nak bagi dia DJ Hon. DJ Hon kita, right? InsyaAllah hari ni mungkin saya terpaksa tamat dalam 9.45 macam tu sebab kita ada perjumpaan di Johor Bahru nanti kejap lagi. Saya ada jumpa few people lah, Demara dan juga property, mengenai property, satu grup. Dan kita ada jumpa pihak Mara Johor, dan lepas tu saya juga ada jumpa satu syarikat adik-beradik jugalah, insyaAllah. Alright, terus tekan love, tekan banyak-banyak. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan Abang Abu. Hari ini hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa di Johor Bahru nampaknya keadaan yang cerah, alhamdulillah. Kat luar sana cerah saja semua ni, insyaAllah. Dan petang ni insyaAllah saya akan balik semula ke Kuala Lumpur selepas urusan kita selesai di Johor Bahru, insyaAllah. Right, okay. Jadi ada tak soalan-soalan yang nak tanya ke? Kalau nak tanya, bagi tanya. Sebab kita ni kat sini saya tak tahu tau siapa yang actually like watch kan. Tapi kita nak tengok ada tak orang watch aku ni. Macam tu lah. Alright, okay. Alright, jom. Kita sambil-sambil tu tanya soalan-soalan. Alright, kat sini Azam, Assalam AA dan AB. Tuti Delight, selamat pagi. Semoga Allah permudahkan urusan. Terima kasih. Dan teruskan bersama dengan Abang Abu dalam ilmu wang dunia akhirat. Dari hari ini 9 hingga 10 pagi saya akan bersiaran dengan anda semua untuk berkongsikan sedikit benda ataupun this is my own thoughts Abang Abu yang saya rasa perlu saya sampaikan juga dan boleh memberi manfaat pada anda. Dan juga kalau benda tu macam ada benda yang kita boleh soal jawab, why not? Kita jadikan benda ni sesi yang lebih berinteraktif supaya kita boleh soal dan jawab. Alright, saya berada di mana ni? Di Taman Dahlia di Pasir Gudang, insyaAllah di Johor Bahru. Right, okay. Terima kasih Tuti Delight, Nazli, Abang Nazli, apa khabar Abang Nazli? Dan alright, apa sarapan yang awak makan hari ni? Dan saya nak awak teka. Siapa teka dengan betul apa sarapan yang Abang Abu makan pada hari ni? Kalau teka betul-betul, saya nak bagi, okay, saya memang nak bagi kali ni, saya nak bagi satu benda yang saya belum buat tapi bernilai lebih kurang RM300. Dia RM300. Dia RM300 sebab satu hari RM1. Jadi dia ada RM300 punya program, satu program secara online lah, secara online. Dia bukan program, dia actually like e-coaching. Dia panggil e-coaching. 300. Ni baru nak buat tapi saya takkan kasih sekarang sebab belum siap lagi. Benda tu akan siap dalam bulan saya rasa bulan ni, by bulan Oktober lah, end of Oktober siap. Dan awak ni hari ini siapa jawab hari ni, siapa jawab betul dia dapat benda tu. Tapi ada masa sekarang, ada lagi 9 minit. Sebab 9.30 kita nak bincang kan. Siapa yang nak teka apa Abang Abu makan hari ini, kalau betul tekan anda dapat RM300 punya satu e-coaching. Alright, okay. Kita nak tengok Tosai Masalah. Salah tu Tosai Masalah. Ami Hamzah salah. Kita tengok sarapan lontong. Salah. Of course lah. Sarapan kat mamak. Tak. Hari ni tak. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Abu. Siapa ni? Zul Apple. Apa cerita Zul? Kau macam lama tak sibuk. Tahulah orang sibuk kan. Jadi sibuk macam mana lah kita nak macam kontak-kontak. Betul? Alright, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Zul dan Ayu. AA makan roti canai. Tak. Kopi. Saya cakap makan, sarapan, bukan kopi. Kopi minum, babe. Apalah Abang Umi. Mastura, sarapan minda. Amin, nasi lemak. Alright, cepat. Capati. Tak, saya kalau awak jawab betul,
Kalau duduk KL aku belanja kau makan lagi aku bagi RM300 ni. Kalau kau duduk Johor ke apa lain kali kau datang kau si makan. Kalau duduk Terengganu minggu depan aku pergi Terengganu kau dapat juga makan. Dan kalau kau duduk Pahang kau pergi bulan depan kau pergi Pahang. Kalau kau duduk Sarawak kau pergi next week aku pergi Sarawak. Dan kalau duduk Selangor Sepang aku pergi next week kau akan dapat makan percuma daripada aku belanja. Apa kau nak makan lah, no problem. Dan juga awak dapat RM300 punya satu e-coaching yang Abang Abu nak bagi kalau anda teka apa yang saya makan hari ini betul. Nasi lemak, mi, roti canai, tosai, bubur, roti bakar, cepat. Itu saja. Sambil tu tekan love banyak-banyak. Tekan love. Saya suka love. Tekan love banyak-banyak. Like pun Alhamdulillah dah ramai tekan like. Tapi saya nak love banyak. Love terberhenti dekat 173. Saya nak ramai lagi. Kita nak 1000. Seperti biasa 1000 like. 1000 apa? Love. Alright, tekan terus. Masih belum ada. Alright. Hari ni what hal? Sarap roti bakar, siapa mentega? Tak ada, Zul. Salah, Zul Apple. Lontong, salah. Alright, come on. Saya masih menunggu jawapan yang betul. Kita ada 7 minit untuk anda terus memberikan jawapan yang betul. Kalau tak ada, memang tak dapat lah. Saya pun nak buat macam mana kan? Dah offer. Alright, belum sarapan lagi. Tunggu sarapan minda. Tunggu soalan. Itu minda memang awak tanya soalan. Saya punya sarapan minda. Itu untuk soalan. Tapi ni memang saya dah breakfast tadi. Saya dah breakfast. Dan saya nak tanya apa saya breakfast? Telur setengah masak. Tak, mi rebus. Salah. Wah, biar juga macam ini suruh orang teka Cepat. Sambil tu tekan love. Terus, Alhamdulillah. Love tu dah naik dah. Love tu dah naik sampai berapa tu 360. Kita nak 1000 love, alright. Dan hari ni saya nak bincangkan mengenai macam mana jadi super power ni. Apa yang perlu kita jadikan diri kita ni macam ada benda ni supaya kita jadi super power dalam kita dapat banyak benda dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebab benda ni satu benda yang selalu susah nak buat. Alright, salam AA. Makan buah je tak ada. Lindawati, Misiam, Capati dah ulang balik. Zul dan Abdul Hassan, salam AA. Sarapan hati dengan selawat. Allahu Akbar. Kau ni, orang aku tanya sahabat payah makan macam tu. Apa dia? Bagilah hint AA. Tak nak bagi hint sebab dia hello, orang bagi hadiah besar ni. Hadiah besar kau nak link apa lagi? Hint lagi. Hint dia sarapan pagi. Benda yang orang sarapan pagi. Apa benda dia? Salad. Mi Bandung, Allah Akbar. Salah Abang Nazli. Mi Bandung bukan. Tak sarapan lagi. Happy sangat sampai tak boleh makan. Aduh, aku happy lagi. Aku makan banyak. Lagi happy lagi makan aku banyak. Alright, come on. Sambil-sambil tu kalau ada soalan. Kalau anda ada soalan juga boleh dikemukakan pada sini supaya Abang Abu dapat juga jawab. Sebab itu adalah makanan minda saya. Soalan anda ni adalah makanan minda. Boleh tanya dekat Abang Abu. InsyaAllah boleh menjawab. Terus tekan love tu. Tekan love banyak-banyak. 611. Tekan share juga. Sebab hari ni Abang Abu nak bagi something yang boleh kita dapatkan energi tu. Macam mana kita nak capai benda tu. Sebab biasanya disebabkan beberapa faktor yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan saya akan bagi supaya boleh dapat something yang powerful untuk kita terus dapat menjadikan perjalanan kita dan perbuatan kita lebih beratur, lebih bersistematik, lebih tersusun dan yang penting konsisten. Alright. Kita ada ni pisang. Zul, apalah kau ni pagi-pagi aku nak makan pisang apa? Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam. Azim Nur. Waalaikumsalam. Soto ayam. Soto tak juga. Saya masih mencari jawapan untuk apa yang saya sarapan pagi ni dan jika anda berjaya menjawab dengan betul apa yang Abang Abu makan pada hari ini, anda akan memenangi hadiah. Sarapan ni menang hadiah. Bernilai RM300 satu program e-coaching yang akan saya siapkan bulan 10 ni. Jadi bulan 11 awak dah boleh pakai benda tu. 1 tahun babe. 1 tahun ni RM300 awak akan dapat secara percuma. Saya belum launch, belum buat apa-apa lagi dengan produk tu. Anda akan dapat. Anda lah orang yang pertama kalau awak berjaya jawab dengan betul. Adakah waktu pagi untuk link tu? Saya tak faham apa yang waktu pagi untuk link tu. Alright, mi rebus, gearbox. Tak, pagi-pagi kau nak makan gearbox. Apa benda lah Mi Hamzah ni? Kau ni memang kaki makan. Patutlah badan kau makin besar. Aku tengok dalam video tu makin besar. Kau ni memang kaki makan Kismis. Apa ni akak? Oh, dia ingat saya ni jenis yang makan kismis, korma lah apa tu kan. InsyaAllah. Alright, boxo. Mana ada kat sini jual boxo? Aduh. Alright.
Teruskan buah-buahan. Allahu Akbar. Buah-buahan tak ada pun, tak sentuh pun pada hari ni. Kejap lagi lah, mungkin nanti saya pergi luar, saya makan buah-buah tu. Alright, okay, teruskan. Dan kalau ada soalan, sila tanya soalan anda, sebab soalan anda ni juga adalah makanan minda saya. Tapi apa yang saya makan pagi tadi adalah persoalan utama. Apa yang saya sarapan pagi ini adalah soalan yang utama saya tujukan pada hari ini. Dan siapa jawab, dia akan dapat memenangi hadiah RM300 bernilai RM300. Alright, dan juga anda akan saya belanja makan, tak kisah kat mana awak nak aku belanja kau makan. Tak kisahlah kalau kau ke KL, aku pergilah jumpa kau belanja, kau nak makan kat mana, kau pergi je, aku akan bayarkan. Alright, kalau kau kat Terengganu pun kau pergi mana-mana, kau pergi kat sana, aku terus bayarkan. Alright, apa saja untuk anda nak makan, saya belanja dan dapat RM300 pula tu. Apa dia? Sihat sentiasa, Alhamdulillah, amin. Mestilah makan prata. Hari ni aku nak tanya, link yang akan diadakan akhir Oktober, waktunya pukul berapa? Tak, itu tak payah link pun, awak akan dapat terus. Saya akan bagi terus benda tu, awak tak perlu link lagi, awak akan terus dapat nanti. Dia setahun nak pakai benda tu, dia e-coaching. Nanti saya akan bagilah bagi yang menang. Bagi yang menang hari ni percuma, yang tak menang RM300, babe. Alright, kurma, makan kurma, Allahu Akbar. Bagus ni makan kurma ni, bagus juga. Korang bagi idea, sampai aku tanya ni, korang tak bagi aku idea apa kena makan. Makan roti jantan dan tesi. Tak, hari ni tak ada roti jantan, tak ada apa. Tapi benda ni, orang selalu makan benda ni tau. Kenapa orang tak terfikir? Allahu Akbar. Aku sendiri pun tak terfikir juga hari ni aku makan benda tu. Tapi rasa macam, kita ada berapa? Lagi 2-3 minit lagi untuk anda jawab. Ada 3 minit lagi untuk anda jawab. Kalau tak, kita memang bawa benda ni, kita offkan terus. Maksudnya tak ada pemenang. Dan sambil tu tanya soalan. Apa soalan yang anda nak daripada Abang Abu pada hari ini, sebelum saya cerita pasal topik yang saya dah bawa pada hari ini, iaitu topik untuk menjadikan kita mempunyai super power, super dedicated, super focus dan super achiever. Kita akan achieve banyak benda, insyaAllah. Alhamdulillah. Tekanan love dah 1000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan love anda kepada saya. Bagi love, bagi kasih sayang pada Abang Abu. Allahu Akbar, 1000 lebih. Like pun ada, share. Teruskan share juga. Kita tengok apa lagi. Makan hati. Allahu Akbar. Apa benda ni kau Mastura ni? Makan hati apa benda? Nasi biryani gam pagi-pagi. La ilaha illallah. Tuti, kau ni apalah pagi-pagi nak makan nasi biryani gam pula tak? Ayu asyik biskut cecak Milo. Dia ingat dah betul lah. Tak betul. Okey, madu dan telur. Amir Hamzah dia ni memang, Amir Hamzah dia cuba je, dia nak try. Try je lah apa-apa, mana tahu sangkut kan. Alhamdulillah. Telur goyang. Telur goyang tak ada. Mi segera. Lagi aku memang tak, aku bukan jenis yang makan mi ni semua. Mi segera-segera ni aku tak makan. Nasi goreng tak ada juga. Masih nampaknya kita ni masih macam, benda ni quite popular. Dia quite popular juga. Dia quite popular, tapi mungkin orang tak nampak benda tu kan. Dia quite popular juga. Alright, kita masih menunggu lagi. Kita ada lagi berapa? 2 minit. 1 minit. Kalau ikut jam aku tengok 2 minit lagi. Aku tak bohong 2 minit lagi. Lepas tu kita terpaksa stop untuk benda ni dan kita teruskan pada hari ini punya session. Alright, hari ini session saya masih lagi nak menunggu siapakah pemenang dia hari ini yang akan meneka apa saya makan. Apa saya makan pada hari ini, awak teka betul-betul dapat RM300 punya produk yang awak akan dapat. E-coaching dia, financial freedom punya e-coaching selama 1 tahun, babe. 1 tahun kau akan dapat some guidance from Abang Abu secara percuma kalau anda jawab betul-betul. Nasi goreng, makan durian. Alamak, durian ni paling aku jauh aku tak makan. Keropok, kurma dan air kosong, kari pap. Allahu Akbar. Teruskan. Kerepek. Aduh, kerepek lagi. Sikit je lagi. Lepas 9.30 saya akan bagi tahu, right? Saya akan bagi tahu apa saya makan, right? Roti gardenia. Lontong. Dah berapa kali Fatihah ni dah ramai orang cakap ada rojak. Rojak apa pagi-pagi diorang jual rojak ke? Allahu Akbar. Come on. Kita ada 1 minit lagi. Kalau tak jawab, kita settle, right? Jangan cakap abang tak payung, right? Kuih keria? Tak. Biskut tesi tak. Pecal, tak. Ada satu benda dia berpasangan. Okey, aku bagi hint. Dia berpasangan. Dia ni berpasangan tau.
Dia kena ada pasangan. Kalau tak macam tak sedap benda tu. Dia kena ada pasangan dia. Dia kena makan dengan pasangan jadi dia jadi sedap. Okey. Sekali kita tambah bonus 3 minit lagi. Aku nak bagi korang chance untuk menang ni. Aduh, ya Allah. Alright, cepat. Chance untuk menang Pecal. Aku kasih lagi 3 minit untuk kau tepat. Dia berpasangan. Okey, benda yang saya makan ni dia berpasangan. Kalau tak ada pasangan dia memang tak boleh lah. Kalau satu-satu pun susah. Dia kena ada pasangan. Baru dia jadi memang best sangat makan. Puding roti. Apa benda lah pagi-pagi nak makan puding. Boleh share details e-learning. Alright. E-learning tu actually ada banyak. Actually Abang pun ada banyak e-learning yang you boleh actually like get. Kita ada even live like macam soft. Biak duit pun satu benda yang boleh join. Saya rasa kalau anda nak tahu apa mengenai program Mababu, saya syorkan awak masuk program ni. Yes. Oh, dia dah terlepas. Ni Sabtu dia bukan Sabtu. Dia 17. Dia 17 Oktober ni. Alright. 17 Oktober saya dah buat program ni. So awak boleh join program tu sebab saya yakin sangat program tu best. InsyaAllah best. Alright. Tengok boleh tak open kat situ. Ni dia. Alright. Okay, this is the program yang Abang Bu nak just bagi kepada anda. Alright. Tengok tu. Ni siapa yang tanya soalan tadi? Pulut serini roti dan kacang campur, roti telur 2 biji. Aduh, apa benda lah korang ni. Laksa. Alright, Umi. Ini join Umi. Join ni insyaAllah you know more things. Ini to get started. This like memang workshop pakai Zoom saja, but it's going to be like very interesting. Kalau tengok hari ni saya ada post pasal IFA. IFA dia berjaya dalam 2 bulan ni habiskan 20,000 punya hutang settle dan dia sedang buat duit lagi. Ramai yang actually like ada kalau saya nak kongsi-kongsikan. Tapi malah lah nak kongsi benda-benda tu semua urusan Allah dengan orang yang buat tu dia dapat itu kejayaan dia. Ada juga ramai datang tak dapat pun kan. Jadi kita tak boleh nak berbangga benda tu sebab akulah whatever. No, it's all urusan Allah. Allah yang jadikan benda tu jadi. Yang penting kita usaha nak buat. Nak dapatkan tak sesuatu maka kita kena ada usaha. Alright. Jadi usaha ni juga perlu ada dengan ilmu yang betul. Jadi kalau dalam bab-bab duit ni insya-Allah lah bolehlah kau belajar sikit ataupun ambil perkongsian Abang Bu ni dan mula apply, insya-Allah kan kita dapat sedikit sebanyak kebaikan daripada situ. Alright, susu dan Koko Crunch. Itu anak aku makan lah Fatihah. Susu dan Koko Crunch ni selalu anak aku yang makan. Pulut serunding. Apa ni? Oat. Mana ada oat? Aku ni bukan jenis makan oat lah. Aku tak gerti lah makan oat ni semua. Alamak. Kenapa dia jadi macam tu? Okey. Alright. Ni siapa yang nak boleh je WhatsApp, nanti Abang Bu bagi link dia. Alright. Ataupun kalau nak link terus pun boleh je. Senang je. Dia gini. Alright. Tu bolehlah bagi anda yang ni. Okay, now siapa lagi boleh share tak all the programs that you which program yang holistic kira cover all the skill needed to financial management. Alright. Yang financial management is soft. Soft ni 10 bulan je program yang Abang Bu buat secara online dan dia ada hybrid. Maksudnya ada online dan offline. Ada tertentu masa tu you boleh datang to offline. So it's like combined 10 month your program. Ada certificate. Itu satu. Business ni kita ada coaching yang berbeza. Saya ada business coaching 6 bulan dan 9 bulan. Dia lebih coaching pada coaching business coaching. Alright. Dan kita juga ada program-program yang very short. Macam garage cuang. Kita ada garage business. Like benda-benda yang lebih kata orang tu lebih small. It's like a shorter kind of like thing. Alright. So inilah yang Abang buat. Dia dan ada coaching untuk fast track. Fast track coaching ni dia lebih kepada kita nak jadikan 1 juta jadi 10 juta. 10 juta nak jadi 100 juta. Itu fast track. Alright, itu benda lain. Alright, inilah yang kita ada insya-Allah. Okay. Ayu nanti you WhatsApp saya, nanti saya akan actually lah update dekat personal you jugalah. Dan juga you boleh pergi tengok www.mechanicwang.com. Dekat situ ada banyak benda yang kita dah letakkan tapi of course belum on lagi tapi kita dah letakkan. So you have an idea apa yang Abang buat, right? Okey, nasi impit kuah kacang, lontong kering, sate. Aduh, semua salah bib oat. Alright, nak tak aku bagi jawapan? Kalau aku nak aku bagi jawapan sekarang. Alright, sambil tu kalau ada soalan yang awak nak tanya, dipersilakan tanya Abang Bu. Soalan yang awak nak tanya pada Abang Bu, boleh awak tanya dalam program kita ni, Ilmu Wang Dunia Akhirat. Dan hari ni saya nak cerita something yang interesting jugalah. Something interesting juga yang selalunya
Kenapa seseorang tu dalam keadaan yang macam dia nak tapi dia macam tak dapat capai. Dia selalunya tak dapat capai, dia mungkin tak ada semangat, dia give up dalam perjalanan ni, dan inilah yang kita nak just bincangkan sedikit apa sebenarnya benda tu sambil tu boleh lah nak. Okey, aku terus apa kata orang tu bagi chance jugalah pada you all untuk terus teka juga, saya kasih sampai masa akhir ni. Kita beri tepukan pada anda semua yang sudah pun mula apa kata orang tu melihat semua benda ni insya-Allah, alright. Dan dah jawab lah yang dah jawab. Salah pun tak apa, janji kau jawab, betul tak? Alright, okey. Wah, ada call daripada Sarawak kejap saya nak tengok daripada Sarawak ni macam mana apa dia. Mungkin diorang ni nak program tu kot. So mungkin dia nak bagi tahu dah cancel ke apa. Saya check dulu sambil kita bagi chance pada anda semua ni lah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Yes bang. Alhamdulillah. Sibuk sikit. Keadaan kat sini seperti biasalah, tapi apa kata orang tu, kes meningkat, tapi dia orang cakap kes ni lebih kepada penjara dan dekat binting-binting tu lah. So macam tu. Tapi apa pun kena berhati-hati jugalah kan. Masih on, masih berjalan juga. Besok minggu depan pun saya dekat Sepang, selepas tu saya dekat Terengganu, baru habis dekat Keluang tu hari. Tak. Banner banting biasanya dia akan diuruskan oleh pihak yang menganjur lah. Terus dia, sebab semua tempat memang harus dia buat lah. Saya lebih kepada fee tu memang untuk saya. Yang macam tu lah. Okey bang. Okey, right. Okey, salam betul lah. Okey, tu daripada lawas. Nampaknya saya akan ke dia Kuching, buat kat Kuching. InsyaAllah saya akan ke Kuching pada end of this month. Doakan. Alright, okay. So kepada anda yang masih macam mana ni? Apa cerita? Alright. Masih tak dapat Okay, tak apa. Kalau tak dapat, tak apa. Kita akan teruskan juga dengan kita punya perkongsian pada hari ini. InsyaAllah apa yang saya nak buat, saya nak just like bagi tahu something yang kadang-kadang kita ni macam terlupa benda ni Kita ni macam tak dapat. Nanti saya nak check kat sini. Kenapa dia stop ni? Dia dah stop Are you guys boleh dengar tak? Boleh dengar saya? Boleh dengar Cuba komen boleh dengar tak? Sebab saya nampak macam ada something. Boleh dengar? Okey, Kamarun Nizam kat sini, Nazli Shah, Ayu, Zanha, semua ni boleh dengar tak? Kalau boleh, just tekan boleh. Saya nak kepastian sebelum saya nak masuk ke bab hari ni. Saya nak cerita. Boleh? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kerana respon yang begitu pantas sekali daripada anda. Alright, now. So, salah satu sebab kenapa kita tak dapat sesuatu yang kita inginkan adalah disebabkan satu benda yang kita panggil dia sabotage diri tau. Pernah tak you sabotage diri you? Sabotage. Kan? Sebab bila kita sabotage, kenapa kita sabotage? Ada benda yang akan bermain di dalam minda kita. Akhirnya kita akan trap dalam satu permainan minda dan akhirnya kita down. Kita down. Ini yang sebabnya kita lepas tu kita akan mula tak maulah buat benda tu. Kita pun buat benda-benda yang mungkin tak mendatangkan benda yang betul. Benda yang mungkin kita dah buat, kita just tinggalkan, right? Kita habiskan duit yang ada. Right? Lepas tu kita mula berbohong. Buat benda-benda macam tu semua kan. Jadi sebelum benda tu merebak dalam minda kita, kita kena tangkap dia. Kita kena tangkap benda ni. Right? Kenapa saya cakap macam tu? Dia ada 3 benda. Kenapa manusia tak dapat mencapai sesuatu yang dia nak? Saya kena duduk sini supaya dia tak mengganggu. Satu, disebabkan satu keinginan kita. Semua orang ni ada keinginan. Kalau kita tengok, semua orang ada keinginan. Dan juga mereka ada satu kepercayaan. Kadang-kadang ada keinginan, tapi kepercayaan tu tak kena dengan keinginan dia. Contohnya, aku ni nak jadi jutawan, aku nak ada duit banyak, aku nak berjaya dalam perniagaan aku nak berjaya dalam benda tu. Itu adalah impian dia, iaitu dia ada satu desire. Tapi kepercayaan dia pula,
aku rasa tak boleh lah. Aku ni memang tak boleh lah. Aku tak boleh lah. Itu adalah dia punya kepercayaan yang ada dalam dia, dan ini akan menjadikan self-esteem dia, iaitu satu lagi adalah self-esteem. 3 benda ni kita check. Satu, desire kita. Alright, apa yang kita nak, satu. Dia satu benda yang berlainan. Kepercayaan satu benda yang berlainan, dan satu adalah keyakinan diri kita. Self-esteem kita adalah satu yang berlainan. Jadi 3 benda ni sebenarnya kalau kita tengok, kenapa orang-orang ni biasa dia akan give up on benda, dia akan tak buat, dia akan rasa malas, dia akan rasa susah, disebabkan 3 benda tadi tak kongruen. Dia maksudnya dia tak bersatu. Dia tak bersatu. Bila dia tak bersatu, dia tak kongruen, maka sebab itulah menjadinya orang kehilangan kepercayaan, hilang dia punya impian, lepas tu self-esteem dia pun berkurangan sampai dia tak ada self-esteem lagi. Ini yang sebenarnya terjadi dalam keadaan seseorang, alright? Sebab tu apa yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ini, kita perlu mula menyatukan benda ni, menyatukan semua benda ni supaya dia betul-betul dapat connected. Bila dia kongruen, itu jam lah yang sebenarnya semua boleh jadi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok benda ni bukan tak boleh jadi. Contohnya, biasanya dia akan jadi bila sesuatu keadaan tertentu berlaku pada seseorang tu. Contohnya, seorang tu kehilangan sesuatu dalam kehidupan dia. Dia kehilangan mungkin dia accident. Dia mungkin kita panggil dia close call to death, kan? Close call to death. Suddenly, bila benda tu berlaku, you jadi macam luar biasa. Alih-alih semua boleh jadi. Kan, impian dulu macam tak boleh, kita boleh buat. Dulu tak boleh buat benda ni, kita boleh buat. Sebabnya ada something yang suddenly happen, meletakkan belief kita, self-esteem kita dan desire kita bercantum. Dan akhirnya kita boleh buat. Alright? Sebab itulah kadang-kadang kita perlu faham benda ni. Tak payahlah kita nak tunggu sampai something yang sangat dahsyat dah berlaku baru kita nak semua congruent balik. Sebab tu kita lihat balik hari ni, apa yang Abang Bu nak bawa, saya nak anda lihat balik. Dia ada, kalau pernah dengar Stephen Covey, dia cakap kalau dia ada 8 jam untuk tebang pokok, dia cakap 7 jam tu dia akan gunakan untuk mengasah dia punya penebang. Dia nak mengasah 7 jam. 1 jam je dia akan buat untuk menebang benda tu. Jadi maksudnya dalam sini, untuk nak mencapai sesuatu, dalaman kita ni lah yang sebenarnya perlu kita betulkan. Keinginan kita tadi, kepercayaan dan keyakinan diri, semua ni kita satukan. Sebab itulah kita ni untuk benda tu kan, kita perlu ada something yang pada Abang buat adalah Allah. Bila kita letakkan Allah dalam segala-galanya, desire kita ni Allah. Apa yang kita buat ni kerana Allah. Dan keyakinan kita ni, kita akan tahu kalau Allah nak jadi, semua boleh jadi. Itu keyakinan, dan akhirnya kita yakin kita sebagai ciptaan Allah, kita ni memang terbaik. Jadi bila kita letakkan Allah dalam segala-gala 3 benda ni, dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Benda yang tak boleh buat tu pun kita boleh jadi berani. Macam dulu ada contohnya kan, bila aku nak sembelih, dulu aku nak sembelih ni tau, sembelih kambing kan. Takut babe, aku memang takut. Aku first lah dulu kan. Nah, aku tengok adik aku sembelih, dia macam biasa je, aku cakap aku pun nak try. Tapi first time tu, kita bila nak sembelih, kita rasa takut tau. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, aku memang ada keinginan nak motong tau. Tapi tak ada self confident, dan tak boleh lah, nanti dia tendang ke, dia whatever ke, rebut macam tu kan. Ataupun kita salah potong ke, kita terus putuskan ke, whatever. And all this kind of benda menjadikan saya macam tak berani. Tapi bila saya ustaz cakap buat tu, potong, niatkan kerana Allah. Awak sembelih ni kerana Allah. Alright? So bila benda tu masuk dalam diri saya suddenly dapat satu keyakinan, saya dapat satu keberanian, dan akhirnya saya berjaya. Dan bila saya berjaya pula, saya rasa macam, ya Allah, aku nak lagi, sebab benda ni dia macam bersangkut paut dengan Allah tadi kan. Bila sebut benda tu, kita terus jadi beranilah babe. Dekat situlah bermulanya saya punya pemikiran. Bila kita nak melakukan sesuatu, kita jadikan Allah tu sebagai sebab kita buat benda tu. Allah yang kita nak potong tadi, Allah. Bila jadi berani babe, alih-alih jadi berani. Alright, lepas tu macam rasa yakin. Right? Benda-benda ni terjadi. Jadi itulah yang saya nak sampaikan pada hari ini. Very simple saja. Kalau kita tengok desire yang kita tu kerana Allah tak, ataupun kerana apa. Kalau kerana Allah, saya rasa awak punya desire tu awak akan betul-betul nak buat. Kan?
No, bila saya cakap kerana Allah tu bukan, oh saya nak beli rumah yang besar kerana Allah. Boleh. Saya tak cakap tak boleh. Saya tak cakap kerana Allah ni kena just masjid, just itu dan ini. Tak. Kan? Kita nak kereta besar kerana Allah. Sebab saya nak menggunakan kereta ni untuk membantu ramai orang mungkin. Kita tak tahu. Alright? Kerana Allah. Jadi, letakkan segala desire tu kerana Allah. That's the first thing. Kedua ni, kita yakin sebab benda tu yang menjadikan sesuatu terjadi atau tidak adalah Allah. Jadi kita jadi. Benda tu jadi tak jadi Allah. Jadi kita terima. Kita berani menerima apa jua yang Allah tentukan pada kita. Itu yang kedua menjadikan kita percaya, kita believe sebab benda ni jadi tak jadi Allah punya urusan. Aku buat je. Jadi kita akan jadi seronok untuk buat. Dan ketiga tadi adalah keyakinan kita ni akan bertambah bila kita tahu kita buat kerana Allah dan kita tahu yang menjadikan atau tak adalah Allah. Jadi keyakinan diri kita akan muncul balik. Jadi inilah tiga benda kalau kita kongruen. Maksudnya kita letakkan sama impian kita, belief kita, kepercayaan kita dan keyakinan diri kita ni semua letakkan kerana Allah. Kalau kita buat benda tu, insya-Allah awak akan mula dapat sesuatu yang luar biasa dan awak akan capai banyak benda dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi itulah yang Abang Bu nak kongsikan pada anda pada hari ini. Nampaknya mana diorang ni macam senyap je semua. Semua macam senyap Memang tak nak tengok aku Macam senyap je, tak ada love naik lagi, semua dah macam stop. Semua dah tak ada ke apa ni? Semua dah hilang ke ada ni? Mungkin ada lagi kat sini, insya-Allah. Okey. Dan ada fokus. Alright, terima kasihlah kerana fokus macam tu. Saya tak nak fokus je, share benda ni. Sebab apa yang Abang Bu kongsi ni adalah pengalaman saya sendiri dalam kita memberanikan diri kita mencapai benda yang kita nak tanpa kita give up on halfway and all those stuff. Clear? Alright, okay. Terima kasih. Alright, dan itulah yang Abang Bu nak sampaikan pada anda pada hari ini. Kalau ada soalan bolehlah tanya dan juga masih juga nampaknya ada yang belum dapat jawab lagi. Jawab lagi soalan saya pada hari ini. Apa yang aku makan sarapan aku pada hari ini. Kalau jawab RM300 punya e-coaching yang akan awak dapat. Bulan 11 actually launch benda tu, tapi awak akan dapat secara percuma. Alright. RM300. Dan juga kalau anda orang KL, insya-Allah saya belanja makan. Kalau anda Johor pun saya belanja makan. Kalau Sarawak ada pun saya boleh belanja makan sebab saya akan pergi Kuching. Alright, dan juga Besut and all those stuff. Kalau anda berada di Terengganu pun insya-Allah boleh makan, tapi saya nak awak jawab apa saya makan. Alright. Soalan, kita jual barang yang sama, nampak sangat ketara competition tu. Sememangnya kita inginkan competitive advantage, but at times boleh nampak sangat ada yang copy. So what? Macam Abang Bu ni, ramai orang copy. Kau tahu tak, sebelum ni bukan cakap belagak lah, ni serious reality sebab aku ada fact and figures to show. Kalau dulu aku datang nama dulu tak ada tau, semua tuan lah, itulah, doktor lah, whatever. Tapi saya pecahkan benda tu, saya cakap Abang Abu tu. Aku mula menjenamakan Abang Abu. Semua tempat abang. Dan hari ni kalau kau tengok ramai orang yang dah mulakan benda abang. Abang itulah, abang inilah, abang itulah and all those stuff. Itu satu. Kedua, kita tengok orang akan copy. So what? Kita as a pioneer, kita move forward. Bila orang berlomba kan, kita dah ke depan. Tak payahlah tengok orang tu bila dia nak sampai, kita teruskan, kita terus berinovatif, kita terus menghadap ke depan. Lepas tu Abang Bu come dengan cara penyampaian berbeza, cara penyampaian yang tak ada protokol seperti dulu. Benda tu dulu tak ada tau. Dulu everybody will follow the protocol, cara dia bercakap. Tapi lepas saya mula masuk dengan cara yang berlainan. Even kalau kita tengok yang terror ni pun dulu dia orang very ikut cara-cara. Tapi aku cakap no. Sebab apa tau saya buat macam tu? Sebab saya nak benda ni sampai pada orang. Aku bukan buat program ataupun aku duduk atas pentas tu untuk nak berlagak dengan aku punya kehebatan tau. Aku buat ni, aku nak orang tu dapat. Bila orang tu nak dapat, saya terpaksa menjenamakan dalam cara yang berbeza sikit. Itu. Lepas ni saya balik nak pergi mana dok? Klinik Okey, nanti saya balik Alright, okey. Tu adik saya Dr. Aziz nak tengok. Nanti kau tengok nanti kau tengok tu Dr. Aziz. Nanti kau tengok dia macam aku. Nanti kau jangan pula pergi dekat KPJ ni engkau tunjuk cakap doktor buat apa. Itulah Dr. Aziz. Alright. Okay. So jadi macam mana nak bikin susah orang nak copy? Kena ada apa-apa tu. Sebenarnya kita tak boleh stop orang copy. Kita hanya boleh menjadi lebih inovatif.
Alright, bila kita nak menghalang orang kopi tak boleh, tapi kita boleh lebih inovatif. Maksudnya kita tak perlu tunggu orang tu nak kopi kita terus ke depan. Kita terus melangkah jauh lagi supaya mereka ni tak boleh nak kejar. Kita kena terus inovatif. Itu sebenarnya competition ni bagus. Bila ada competition ni kita akan sentiasa nak ke depan. Sebab tu dalam produk, dalam business coaching yang Abang Bu ajar, kita ada innovation, kita ada creativity dan kita ada R&D. Alright, benda ni perlu kita letakkan dalam bisnes kita. Boleh So jangan takut untuk orang nak copy ke apa, tapi kita terus ke depan. Kita terus fikirkan apa lagi. Lepas tu Abang fikir dengan cara pakaian saya sendiri kan. Benda tu saya buat juga. Saya nak terus ke depan lagi. Lepas tu benda-benda yang program saya lebih kepada permainan, is practical. Pada saya, I want people to involve, more practical. Benda-benda macam tu lah. So apa yang saya cuba nak sampaikan ni, kita buat semua benda ni dengan satu je tujuan, keyakinan pada Allah tu kena tinggi sangat. Alright? So itulah yang Abang Bu nak kongsikan pada anda pada hari ini. Alright, kita ada 46 minit. Saya dah pukul 10, pukul 11 saya ada perjumpaan insya-Allah. So macam tu. So kita akan okay. Alright, itulah yang saya nak bincangkan pada anda. Alright, siapa yang belum dapat lagi dapat saya punya okay, jap. Ni ada dah nak ni orang dah confirm ni. Kebergantungan pada Allah kena tinggi. Yes, betul. Okay. Alright, so itu sajalah yang saya dapat berkongsi dengan anda pada hari ini dan jawapannya. Ni, siapa yang tengah tunggu? Alright, jawapannya. Jawapan apa sarapan yang abang makan? Alright, kalau anda nak jawapan, ni dia. Right. Okay, so makanan yang saya makan sarapan pagi tadi adalah alright, roti jala dan kari ayam. Roti jala, tahu roti jala? Roti jala tu dengan kari ayam. Roti jala dengan kari ayam adalah makanan sarapan untuk pagi ini. Jadi anda semua tak berjaya menjawab dengan tepat. Jadi saya nak simpan duit. Ada yang dah boring nak buat macam mana? Kan saya dah bagi tahu kan. So itu sajalah untuk hari ini insya-Allah. So saya pun nak berkemas untuk bersiap sedia untuk ada perbincangan insya-Allah di Johor Bahru. Doakan saya seperti mana saya doakan anda semua terus diberikan Allah SWT rahmat ke atas kehidupan kita. Alright. Bagi anda yang ingin membetulkan sedikit kewangan anda, memastikan anda dalam keadaan yang lebih okey, pastikan jangan terlepas untuk join Biak Duit ni. Biak Duit adalah satu program yang sangat-sangat akan membantu anda dalam kewangan anda. Kalau start, tak tahu macam mana nak start, this is the starter of the program. RM199 saja untuk orang Malaysia dan Singaporean is just $60 for you to be part of this program. It's going to be like 5 hours, 5 jam pada hari yang pertama. Lepas tu kita ada 1 minggu untuk anda praktikan dan kita ada 3 jam follow up selepas tu untuk memastikan anda mencapai benda-benda yang awak nak. Kita ambil maksimum 50 sahaja seat yang kita bagi dan kalaupun 30 pun kita on saja. Maksimum 50, dia takkan lebih daripada 50. Kurang-kurang pun at least memang 10 orang pun aku buat terus. Aku tak kisah. Alright, so itu sajalah daripada Abang Bu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.
best.